Nama anak. Okey, tak apa, kita mula start ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammi bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil yang bersama dengan kita pada malam ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang sempat meluangkan masa untuk sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu kita pada malam ini. Sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah kuliah Mutiara Tasawuf yang siri kedua. Siri mukadimahnya kita telah pun dengar syarahan Ustaz pada bulan lepas, dan hari ini adalah siri yang kedua. Jadi insya-Allah hari ini sama-sama kita menghayati, memahami lagi ilmu tasawuf, yang mana kalau kita masih ingat pada kelas pertama mukadimah kita, Ustaz telah mentafsirkan tasawuf itu sebagai pembersihan jiwa, kesucian jiwa, kebersihan, kejujuran, segalanya adalah mengenai hati batin yang kita nak sembahkan kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, hati kita kena bersih dalam masa kita melangkah melakukan segala amal-amal soleh kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Kak Marina saya, seterusnya bonda saya, bonda Azian, bonda Teguh Haizan, itu juga rakan-rakan penonton yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita sehinggalah ke dalam bulan Safar yang berkat ini. Inilah bulannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kepungan dan berlindung dalam gua Saur selama 3 hari 3 malam. Dan bulan Safar ni sebenarnya banyak sejarah yang berkait dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi kita mula jatuh sakit pun inilah bulannya, bulan Safar. Dan ada riwayat kata beberapa hari sebelum wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda berjalan tu senyap-senyap tengah malam, tetapi ada sahabat Ansar sedar diikutnya baginda perlahan-lahan dari belakang. Maka didapati baginda menuju ke Jannatul Baqi', iaitulah perkuburan Baqi'. Lalu baginda beri salam kepada Ahlul Baqi'. Maka kata Nabi, Assalamualaikum ya ahla dara qaumul mu'minin. Keselamatanlah kepada kamu ni wahai penduduk kampung orang-orang beriman, yakni alam barzah di Baqi' tu. Antum sabiqun, kamu ni dah pergi dah dulu, wa nahnu lahikun, kami pun akan ikut jugalah kemudian nanti. Jadi bila Nabi SAW mengucapkan keselamatan kepadanya penduduk Baqi' dan ditutup dengan hujungnya Nabi kata wa nahnu lahikun, kami pun akan turut serta, dan Nabi ni pula amat benar percakapannya. Maka ni satu khabar gembira kepada penduduk Baqi' bahawa tak lama lagi Rasulullah SAW akan bersama mereka. Jadi ni beberapa hari sebelum Nabi wafat juga berlaku dalam bulan Safar. Jadi itulah ibu bapa sekalian, bila kita tahu sejarah bulan-bulan yang kita lalui dan kita adu pula dengan sirah Nabi, maka terasa dekat tu hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya katakan bila sebut Nabi ni tak ada dah. Kita kira habis kemuncak dah. Yang paling kita kasih, paling kita cintai sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak menyambung pengajian tasawuf Ibnu Athaillah kita ni.
Inilah karyanya yang tuan-tuan dah buka di rumah tu. Jadi siapa muka surat berapa dah kita Kak Marina? Sampai muka surat 4 Ustaz. Muka suratnya 4. Baik. Ya. Kita masih lagi membahaskan tentang definisi tasawuf. Jadi tasawuf ni sebenarnya banyak maknanya. Sungguh pun banyak. Dia terbahagi kepada 2 jenis makna. Pertama, makna yang panjang-panjang. Kalau kita nak belajar panjang makna tasawuf tu, ada juga. Kedua, makna yang pendek-pendek sahaja. Kalau kita belajar, pendek sangat ni Ustaz, betul. Jadi yang panjang tu kita panggil istilah. Seperti nota yang tuan-tuan dah tulis tu gamaknya ya. Kalau yang pendek-pendek kita panggil apa dia? Lughatan, bahasa. Ya, dari segi bahasa, yakni pendek-pendek. Dan apa yang telah kita belajar dalam siri yang lalu hanyalah definisi dari jenis hak pendek-pendek dulu. Sungguh pun pendek dari segi bahasa ni. Kata ulama, tasawuf itu dari segi definisi bahasanya walaupun pendek, mencapailah ia sehingga 2,000 ta'rifan. 2,000, banyaknya. Orang Terengganu lama dia panggil apa dia? 2,000. 2,000 banyak, ya Allah. Maknanya kalau 2,000 Kak Marina, yang kita belajar minggu sudah baru 2. Ada lagi 1,998. Banyak. Ya, Kak Ima saya tu ada tu. Ada banyak lagi kita tak belajar. Jadi minggu ni kita nak belajar yang seterusnya tu. Apa dia? Muka surat 4. Katanya tasawuf ni juga asalnya daripada kalimah as-saffu. Boleh letaklah baris tu kerana nak letak ya. As-saffu. Yakni saf dalam sembahyang. Bila sebut saf dalam sembahyang, ada orang tanya. Semalam pun begitu juga. Ketika kuliah bulanan saya di Bank Rakyat HQ, Menara Berkembang. Dia kata, Datuk, saya pun jawab, ya cu, apa ni, kenapa ya tasawuf ni katanya berasal daripada saf dalam sembahyang? Saya kata, sebab gini, dari segi sejarah zaman dulu, ada orang yang jenis menguasai saf dalam sembahyang, dia mari masjid awal, dia duduk ke depan semua dalam saf sembahyang, tak dan ke orang lain. Maknanya bila orang lain tak sempat nak pergi ke depan, kerana ada orang yang lebih awal menguasai saf itu menunjukkan apa dia? Orang hak duduk saf awal tadi yang tak sempat pada orang lain tu, dia ni jenis orang masjid sokmo. Dia jenis mari awal sokmo ke masjid. Hati dia terikat dengan masjid tu terikat. Kita ni pelik sikit. Walaupun sudah sampai dalam masjid, kita dalam masjid, hati kita di luar pasar malam. Kain hak jemaah dah akad lagi. Nampak tak pelik kita tu walau sudah sampai ke rumah Tuhan. Orang-orang tua kita dulu Kak Marina, dia ada pesan begini ya, dia pesan begini. Dia kata kalau masuk rumah orang, jagalah mata. Saya pun tak pakai spek mana ni, tak apa nampak tuan-tuan tu. Tambah lagi tuan-tuan tutup pula video, lagilah saya tak nampak. Ya, masuk rumah orang, jaga apa tu? Jaga mata. Jangan masuk tengok jauh sampai ke dapur. Mana anak di UiTM Shah Alam kuliah Art and Design tu. Jangan. Jaga mata. Tapi kalau masuk rumah Tuhan, jaga apa? Hati. Jaga hati. Jangan sampai teringat itu, teringat ini, teringat itu, teringat ini. Jangan. Jadi orang zaman dulu ada sekelompok mereka ni terikat sokmo hati mereka kepada rumah Tuhan.
menyebabkan mereka rindu sungguh nak ke masjid tu Ustaz. Dan mereka mari awal. Dan mereka duduk sah depan. Orang lain pun tak dang sebab awalnya mereka, dan mereka suka mengaji, mereka suka qiyam, mereka suka puasa, zikir dan sebagainya. Maka oleh kerana mereka ini menguasai saf paling depan, maka orang zaman dulu menggelarkan mereka ini dengan satu kalimah tasawuf. Tasawuf. Apa maksud dia? Orang yang mensafkan diri mereka depan sokmo-sokmo. Terjemah Terengganu tu daripada kalimah Arab tu. Tasawuf. Orang yang mensafkan awal depan siapa orang lain tak sempat tu. Itu maksud dia. Jadi walaupun itu asalnya kalimah tasawuf itu terbit daripada saf dalam semayang as-safu. Tetapi ni kita kata dari sejarah. Maknanya bukan kita nak kata hal berkait dia duduk saf pertama tu. Yang kita nak kaji, nak ambil contoh ialah apa dia? Orang hak duduk saf depan zaman dulu tu, apa amalan dia ya? Puasa sunat, zikir, sembahyang, tadabbur, qiyamul lail, sedekah. Jadi ni semua amalan orang-orang bersih hati. Ataupun amalan orang yang nak baiki hati dia. Jadi tasawuf ni memang mengajar kita bersih hati, baiki hati. Jadi nak bersih macam mana Ustaz? Apa sabungnya? Apa vitamin C-nya? Apa botoxnya? Apa pink glow-nya? Ambo contoh kita kata ya. Iaitulah sabungnya zikir. Vitamin C, botoxnya, saya buat contoh ni pasal jemaah kita ramai perempuan tu. Ya, obat kulitnya apa dia Ustaz? Taubat. Lagi nak beri molek hati dia, apa dia Ustaz? Segar hati dia, zikir, zikrul maut, puasa sunat dan sebagainya. Jadi ibu-bapa sekalian, rupanya amalan mereka itu menjadi satu renungan bagi disiplin ilmu. Nak bersih hati, inilah benda yang awak perlu buat. Seperti golongan yang menguasai saf itu, in bracketnya tasawuf. Boleh faham dah tu. Agaknya Kak Marina boleh faham dah tu. Dengan bahasa mudah dah tu. Tuan-tuan kalau dengar suara saya ni terketar-ketar sikit ya. Sehari hari ni saya di luar. Di KLCC. Berjumpa kawan-kawan daripada Singapura. Jumpa kawan daripada Terengganu ramai. Seharian dengan dia orang. Balik ni terus. Apa ni? Sedar-sedar menjelma dalam skrin telefon tuan begini sajalah. Tapi tak apalah. Cuma nak kata apa dia. Harapnya fahamlah. Tak usah kira suara saya bergetar letih tu tak usah kira. Yang mustahak kita dapat belajar dan faham lebih lagi, dapatlah kita beramal ya Allah, ya Allah. Itu dia. Faham dah situ kita. Jadi apa kata dia? As-safu bermaksud saf atau barisan di dalam solat berjemaah. Definisi ini dinyatakan oleh ulama kerana melihat kepada sifat ahli tasawuf yang sentiasa apa tu? Ada sokmo depan saf paling awal tu Ustaz ketika semayang. Betul. Cuma satu perkara ibu bapa sekalian. Saya dulu 10 tahun di bahagian penyelidikan unit ancaman agama di JAKIM Putrajaya. Jadi kerja kami ni apa dia? Kerja kami ni ialah jaga akidah tuan-tuan tu yang di skrin tu. Kerja kami ni jaga akidah tuan-tuan. Jadi antara ancaman akidah dalam negara, kalau kita buat bulatan circle dia tu, antara peratus yang besar menyumbang kepada ajaran sesat ialah apa dia? Tasawuf. Kita belajar ni lah. Tasawuf. Maknanya tasawuf ni sebenarnya betul, suci, lurus. Tetapi ada orang ambil kesempatan, dia guna nama tasawuf, tapi dia seleweng, tak macam tasawuf betul.
Antaranya apa dia buat? Sejak masuk tasawuf, dia tak semayang lah tuan-tuan, pelik ni. Katanya dia ni tok guru tasawuf, tetapi semayang seorang-seorang, tak semayang jemaah. Kata dia ni lama dah ahli tasawuf, tapi semayang lambat sokmo. Usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala. Contoh begitulah. Jadi tasawuf apa yang dia bawa pelik sangat ni? Dengan sebab kita belajar definisi malam ini, tasawuf itu berasal daripada kalimah as-safu, yakni saf dalam semayang. Memberi fahamlah kita apa dia. Tasawuf dengan semayang berkait rapat. Tasawuf dengan semayang berkait rapat. Saya ulang sekali lagi tu. Jemaah-jemaah sekalian. Cuba ulang apa yang saya kata di dalam hati, biarlah tak amyuk pun. Tasawuf ni berkait rapat dengan apa tu? Sembahyang. Apa dia? Betul tu. Biar tak dengar pun saya ambil hati tuan-tuan. Betul, semayang. Jadi, kalau ada orang kata dia belajar tasawuf tapi dia tak semayang, itu tasawufnya sesat. Kalau ada orang kata dia tok guru tasawuf tapi semayang dia pakai niat saja, itu tasawuf yang tak betul. Kalau ada orang kata dia tasawuf tapi semayang di rumah, tidak semayang di masjid secara berjemaah, sedangkan saf itu menunjukkan maksudnya jemaah dan di masjid, ini pun bukan tasawuf. Jadi faham dahlah kita apa maksud saf, dari mana asal terbitnya kalimah tasawuf dan apa kaitannya dengan semayang itu. Faham dah kita di situ. Ya. Keempat, as-safa'u. Ada yang kata tasawuf ni berasal daripada kalimah as-safa'u. Apa dia as-safa'u? Bersih, suci, tulus, murni, benar, jernih, tertib, terning, molek, benar, luruh. Itu maksud dia. Maksudnya as-safa'u. Jadi bila sebut as-safa'u bersih, tasawuf ini memangnya usahanya kita yang belajar tasawuf sebenarnya bukan nak belajar tasawuf tu. Nak beramal dengan apa yang telah kita belajar lalu faham dari tasawuf, iaitulah nak bersih. Ulang sekali lagi Ustaz, nak bersih. Sebagaimana kita tuan-tuan ya, kata satu tokoh tasawuf, Syekh Dahlan Al-Qudairi. Syekh Dahlan Al-Qudairi dia pernah kata gini, sebagaimana wajib awak bersihkan yang zahir. Kita mandi sama-sama tu kan. Tiap-tiap hari kita mandi paling kurang 3 kali. Lebih tak usah kira lah. 3 kali kita mandi, pagi, tengah hari, petang kita mandi. Kadang kita mandi banyak. Tak apalah, paling kurang 3 kali kita mandi. Jadi sebagaimana awak wajib bersihkan yang zahir, tubuh badan yang zahir. Sabun, pakai lotion. Orang puang pula lepas pakai pencuci muka tu, dia pakai pula toner. Lepas pakai toner tu, dia pakai pula serum. Lepas pakai serum tu, dia pakai pula moisturizer. Lepas moisturizer tu, dia pakai pula sunblock kalau nak berjalan. Banyak dah. Yang tuan-tuan pakai tu, tuan terlebih tahulah. Cuma nak kata apa dia? Sebab apa sampai begitu sekali dia jaga, dia pakai, dia bersih. Ini kata Syekh Dahlan Al-Qudairi. Sebagaimana wajib awak bersihkan yang zahir. Maka terlebih wajib lagi awak bersih yang batin. Yang di dalam sini. Di dalam sini. Awak bersih yang zahir, betul. Tapi sebenarnya hak terlebih wajib awak bersihlah yang dalam ni. Yang dalam ini. Cuma nak bersih hati, yang menjadi tunjang perbahasan tasawuf ini, nak bersih hati, nak bersih guana. Nak bersih guana. Ibu bapa sekalian tahu tak? Agung kita yang
dikatakan paling sehat. Makna sehat seumur, sakit jarang-jarang sekali. Agaknya agung mana? Saya sebut ya, agung yang keempat. Agung yang keempat meninggal dah. Tapi dari segi sejarah, sehat Kak Marina. Jadi agung yang keempat ni karang balik karang Google tu, tengok dalam internet siapa agung keempat. Ya balik karang lah. Dengar betul-betul tu saya kata balik karang, bukan sekarang. Dengar betul tu. Balik karang. Tarik dalam Google, agung keempat siapa. Agung keempat kita ni sehat Kak Marina. Kerana ia dijaga oleh 7 orang doktor pakar. Doktor pakar. Bukan HO, housemanship. Bukan MO, medical officer. Specialist. Doktor pakar jaga. Bahagian tulang, buah pinggang, bahagian mata. Oh, dijaga. Sudahlah 7 orang doktor pakar jaga agung kita yang keempat ini. Specialist ini. 7 orang doktor pakar ini diketuai pula oleh pakar segala pakar yang bernama Dr. Pili, diimport dari Jerman. Ini sejarah ni. Dr. Pili ni pakar segala pakar, diimport dari mana? Jerman sana tu. Sebelah hulu Tembeling sana tu. Agaknya Jerman tu. Diimport di situ. Maka Dr. Pili tu marilah dia selia 7 orang doktor pakar di bawah seliaan dia. Dia jaga kesihatan agung kita yang keempat. Apa yang saya nak kata sini ni? Bersih tubuh badan, sehat tubuh badan ni. Berkat kepakaran Dr. Pili dibantu oleh 7 orang doktor pakar lain di bawah seliaannya, sehat agung kita, panjang umur agung kita. Tapi malangnya Dr. Pili mati dulu. Tu dia. Tu yang kita lemah tu. Hak pakar tu matinya dulu. Hak dijaganya sehat. Rupanya orang jaga tubuh badan yang akan rosak, binasa, tinggal, menjadi bahagian ulat di dalam tanah. Sehingga Imam Ghazali kata orang mati ni sama aja. Sama ada dia kaya kah? Atau dia fakir kah? Dia orang berkuasa kah? Atau dia orang biasa, hamba abdi yang tidak merdeka kah? Sama saja ditanam dalam tanah. Maka tak ada beza lagi bila tanah timpa mereka duduk terperosok dalam tanah. Cuma kata Imam Ghazali, kalau awak nak cari beza. Walhal serupa je orang mati ni, serupa saja. Tapi kalau nak cari juga beza orang mati ni kaya dengan miskin tu macam mana Ustaz? Kata Imam Ghazali gini. Ada beza dia. Beza dia ialah sama ada ulat dia datang lalu memakan biji mata kanan si mayat itu dulukah atau dia makan biji mata kiri dulu. Tu saja beza. Ada mayat ni mata dia kena makan belah kanan dulu. Kubur ujung sana bawah pokok kabu tu ulat makan mata dia makan juga, cuma hak belah kiri dulu. Itu saja bezanya. Kalau begini beza dia, kita tak panggil beza sebab apa? Semuanya jadi halah rosak kita tuan ni, rosak. Cuba renung jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang ada malam ini 37, capur kita semua sekali 40 orang ni. Cuba renung-renung ya. Kita ni rupanya banyak jaga tubuh badan yang akan rosak. Tetapi kita lalai menjaga batin kita, tempat Allah Ta'ala tengok baiknya Ustaz Rashidi tu. Ya, dahlah orangnya segak, saling tak tumpah macam Allah yarham Osmera saja. Contoh, saya buat contoh ni. Nak kata apa dia jemaah sekalian? Kita ini banyak jaga yang zahir. Tapi hati kita biarlah lalai pun. Biarlah mudah sangka buruk ke orang pun. Biarlah
tak suka berzikir pun. Biarlah banyaknya penyakit hati. Jadi Syekh dalam Al-Qudairi kata, sebagaimana wajib awak bersih yang zahir, sebenarnya terpatut lagi lebih wajib awak bersih yang batin. Bersih batin yakni hati. Nabi SAW kata, kalau baik hati tu, baiklah dia. Dan sebaliknya kalau buruk, minta maaf lah, buruk habislah dia. Jadi tasawuf dia mengajar kita memfokuskan bagaimana saya ni kalau budih lah ya Allah nak bersihnya hati saya. Sebab itu dia katakan tasawuf ini berasal daripada kalimah apa kita mengaji tadi murid-murid sekalian, as-safa'u, yakni bersih, suci, murni, tulus, jernih, tertik, terning. Bahasa Terengganu lama tu, tertik, terning, molek. Begitulah. Jadi malam ni kita dah berazam tu, macam mana ya Allah yang aku belajar ni, yang aku catat nota tu, yang aku nak viral dalam WhatsApp group reunion sekolah Taman Perumahan tu, aku nak beramal dengannya. Biar bersih hati tu. Ya. Cuma Kak Marina kita ni kuat belajar. Kuliah itu, tadabbur ini, qasidah itu, selawat ini. Ada semua kita. Tapi dengan suami di rumah, akak juga suara. Tu yang pelik tu. Belajarnya kuat. Tapi dengan suami di rumah, kuat juga suara. Ada satu hari, jemaah saya di Putrajaya. Tak berkabarlah di Putrajaya ni banyak sangat surau saya mengajar, alhamdulillah. Kat mana tak bercerita, umum saja. Suaminya telefon saya. Dia kata, Tok, minta maaf lah tu. Nak kongsi saja. Kongsi apa tu Ayanda? Dia kata, bonda ni, nama disebut lah. Oh, kenal kata. Dia minat sangat kuliah Datuk. Tak apalah, molek lah, saya pun suka. Cuma tu, bila kuliah pagi tu, dia punya siapnya nak masuk dalam skrin telefon ni, dengan belik tudungnya, dengan baju kurung dia, apa tak apalah. Sampai air saya pun dia dah buat banyak kali dah. Jadi saya dah kata tak kena sangat tu. Sebab apa tuan? Kita bagus dah belajar. Rupanya kita tinggal hak di rumah kita tu. Pintu rahmat kita. Hak jadi asbab kita masuk syurga dekat dengan Tuhan. Ni yang masalah ni. Pasal dengar belajarnya kuat sangat. Tetapi angkat suara juga kepada suaminya, kepada isterinya. Ni kita nak ubah lah. Ni kita panggil praktik. Apa yang sudah kita belajar. Semuanya bermula kalau hati awak bersih, bersihlah perbuatan awak. Begitulah. Nabi SAW kalau kita baca dalam hadis Bukhari. Kalau baca dalam sirah-sirah Nabi yang klasik hatta moden pun ada sebut. Seperti dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Ini satu karya sirah besar Kak Marina, sehingga diterjemah sirah ini dalam 200 bahasa di dunia. Ia dipilih sebagai pemenang sayembara penulisan kitab sirah sedunia yang dianjurkan oleh Rabitah Alami Islami di Mekah pada tahun 1979. Kitab sirah ni dengan kehendak Allah takdirkan saya mengajar jemaah saya. Dan tuanya saya daripada kitab ini 2 tahun. Maknanya umur saya 2 tahun, kitab ni ditulis. Jadi saya pun tak pernah sangka kitab ni lah dekat sungguh dengan sanubari aku ni. Pernah dicoba Tuhan kepada saya sakit. Sakit apa? Anxiety disorder. Cemas. Bila naik kapal terbang gegar, aku nak mati. Aku nak mati, tahu panggil cemas. Ada 2 karya yang kalau saya baca ketika sakit waktu tu, dia jadi tenang, setenang-tenang, rilis. Hilang rasa takut. Apa dia? Pertama, Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum yang Allah takdirkan dapat saya berkongsi pengajian tu dengan jemaah kita. Dalam PKP baru ni Kak Marina ya. Alhamdulillah dengan kehendak Allah, khatam kitab itu kita mengajar secara percuma sahajalah dengan jemaah. Nak ambil berkat jemaah. Saya online di rumah,
Ramalah Allahu Akbar. Ramai jemaah Alhamdulillah. Yang kita syukurnya khatam kitab itu sampai Nabi wafat. Daripada Nabi lahir. Dalam PKP. Rahmat Allah SWT. Jadi kitab ni bila baca hilang anxiety. Kedua karya yang menyebabkan saya hilang anxiety itulah Al-Hikam Ibnu Atha'illah. Tasawuf Ibnu Atha'illah. Kerana itulah jemaah sekalian, saya susung pelan kerana mengambil manfaat kitab hikam yang sebabnya hilang rasa takut kita tu, maka tersusung kitab ni lah. Ya, yang daripada siri 1 ke siri 2 kita sudah bukukan begini, dan ni cetakan kedua belah tuan-tuan dengan kehendak Allah. Jadi nak katanya hati kita. Jadi dalam hadis Nabi SAW disebut, Nabi kita ni tuan, siapa-siapa tengok kali pertama akan jatuh kasih kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebabnya dua. Pertama, secara lahiriah, yakni zahiriah, baginda adalah sesempurna makhluk, paling indah, paling elok, paling sekok. Sehingga kan dalam hadis sahabat kata satu malam kami ni duduk dengan Rasulullah SAW malam. Ketika itu malam penuh, yakni malamnya nisf, yakni bulan tengah penuh, pertengahan bulan. Jadi bila pertengahan bulan, hari-hari putih yang kita puasa 3 hari setiap bulan tu, 13, 14, 15 tu, kami tengok bulan penuh. Maka aku tengok bulan terlalu indah. Tuan bila baca hadis ni kena faham. Hadis ni, hadis menggambarkan sahabat bersama Rasulullah SAW tengok bulan yang penuh pada pertengahan bulan Islam di negeri Arab, Padang Pasir. Padang Pasir tak macam tempat kita tengok bulan lindung pokok durian, pokok kabu, pokok luku, pokok nibung tunggal panah lito. Dia tak gitu. Kalau di tanah Arab, Padang Pasir itu kalau bulan muncul kat Marina, Allah comelnya. Siapa menitik air mata kita, Allah hebatnya mu ya Allah. Bila tengok bulan. Jadi mereka tengok di Jazirah Arab. Comelnya bulan, besar ni. Nampak jelas tengok. Sedangkan Rasulullah SAW ada bersama kami, maka aku tengok bulan. Kata sahabat, aku tengok bulan. Aku tengok Rasulullah. Aku tengok bulan. Aku tengok Rasulullah SAW. Demi Allah, kata sahabat, wajah Rasulullah lebih indah dari bulan. Allahu Akbar. Macam mana tu tuan? Nak kata apa dia? Ni Nabi kita, Nabi kita. Nabi kita. Lebih indah dari bulan, lebih indah. Jadi orang kata segok Rasulullah. Ya. Begitu juga hadis yang menyebut tentang baginda singgah di perkemahan Ummu Ma'bad. Dalam peristiwa Nabi hijrah ni, bulan Safar ni, Nabi keluar daripada kepungan orang kafir itu, lalu Nabi berlindung di Gua Thawr 3 hari 3 malam. Salasa layalin wa salasa ayyamin. 3 hari 3 malam. Itu bila? Inilah bulannya Safar. Lalu baginda berjalan selama 8 hari 8 malam ya, daripada Mekah tu sejauh 500 km lebih kurang. Ke mana? Ke Quba. Bila Nabi berhenti Quba, Nabi semayang. Tempat Nabi semayang jadi masjid. Ya, Nabi duduk 4 hari di Quba, semayang 17 waktu. Barulah Nabi masuk ke kota Madinah. Waktu tu kita panggil Yathrib. Pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi. Cuma jatuh 12 Rabiul Awal. Dan dalam 8 hari itu, Ahlus Siyar, our scholars dalam bidang sirah, dia ada cerita gini. Baginda berhenti di beberapa buah tempat. Antara tempat Nabi berhenti kat mana? Perkemahan Ummu Ma'bad. Kenapa Ustaz siapa macam bisik gini? Saja saya buat supaya jemaah mengantuk tu. Jadi tak jadi mengantuk. Siapa begini Ustaz ya? Perkemahan Ummu Ma'bad tu. Ya.
Bila berhenti perkemahan Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad ni badui, wanita badui. Suami dia keluar daripada kemah pergi gembala kambing. Anak dia nama Ma'bad pun pergi gembala juga dengan ayah dia tu. Jadi Nabi berhenti sebab Nabi nak minta susu. Dengan orang badui ni nak minta lah. Jadi Ummu Ma'bad ni katanya walaupun orang badui orang susah, tapi dia suka beri makan orang. Ada orang gitu. Dia bukanlah orang senang sangat, tapi dia suka belanja orang. Ada orang gitu. Jadi orang ni badui, rumah harta tak ada, cuma duduk tupang-tupang duduk padang pasir. Orang nomad, perpindahan dah badui. So suami dia dengan anak dia keluar untuk mengembalanya kambing. Ummu Ma'bad duduk di rumah, duduk di kemah. Sampai Rasulullah SAW. Lalu baginda pun berhenti minta susu. Soal minta susu tu tak mau cerita riwayat tu. Nak cerita segak Nabi ni dan nak cerita faktor kedua yang ada pada Nabi ni apa dia? Jiwa. Jiwa ni kita nak sebut bersih hati jiwa ni. Lalu Ummu Ma'bad ni tak lama lepas Nabi dah berhenti rumah, berhenti kemahnya, dia tengok Nabi, dia perhati mata tak lari dari tengok Nabi sehingga Nabi dah tinggalkan kemah mereka. Tak lama balik suaminya Abu Ma'bad dan anak mereka Ma'bad, terjadi dialog antara suami isteri ni. Macam kita bercakap dengan suami dengan isteri lah. Bang, esok jangan lupa tu, belilah bawang sikit. Ni bila sebut bawang, saya pun teringat rumah saya tak ada bawang pula dah. Mujur mengajar mana ni, mari teringat. Jadi nak khabar apa dia tu? Dia bercakap, dia kata tadi awak tahu tak ada orang mari singgah kemah kita. Suami dia tanya, orang macam mana? Dia kata gini. Ni hadis Bukhari ni. Dalam sirah sebut. Bila Ummu Ma'bad cerita macam mana Rasulullah SAW, kita pun umatnya dapat tahu, oh gini Nabi kita. Dia kata orangnya adalah seorang yang sangat ketara serinya. Sangat ketara, seri. Seri Nabi itu kata dia, orang ni dia kata bang, ketara sungguh seri dia. Dan kata Ummu Ma'bad lagi, kalau ia bertiga, ni dia buat metaphorically, secara kiasannya, dia kias, dia kata kalau dia ni ada 3 orang lah duduk bertiga, kawan dia ada lagi tepi kiri kanan. Kalau ia bertiga, nescaya ialah yang paling diperhatikan orang. Boleh bayang Kak Marina tu. Kalau contoh kat rumah saya ni Seksyen 9, setiap hari Rabu sebelum PKP hari tu pasar malam sini. Budak-budak kolej mara ke apa UiTM, semua marilah bah pendek tu. Pasal budak-budak UiTM apa semua nak beli apa balik cendol lopak tikang tu. Jadi dia turun bah tu kadang-kadang 6 orang nak lintas jalan. 6 orang tu Kak Marina bukan tak comel-comel belaka, budak-budak ni comel belaka. Cuma kita kata Allah, hak tudung bunga merah tu comel lagi berbanding hak lain. Begitulah saya nak buat contoh. Kalau baginda bertiga, baginda paling diperhatikan orang. Kemudian aku melihat mata hitamnya tersangat hitam. Dan mata putihnya tersangat putih. Allahu Akbar. Macam mana ya Nabi kita ni? Mata hitam tersangat hitam. Mata putih tersangat putih. Dan aku melihat kemerahan pipinya. Pipi Nabi itu kemerahan. Tak payah pergi kedai apa kecantikan, klinik, suntik apa begitu, tak ada. Kemerahan pipi Rasulullah SAW. Jadi bila hadis ni sebut kemerahan wajah Nabi, ditamsilkan oleh Ummu Ma'bad seperti biji-biji delima. Allahu Akbar. Seperti biji-biji delima. Merah. Pink wajah Nabi ni. Tu nak kata ya. Pipi Nabi ni. Pink. Merah. Bila hadis ni sebut gini, kita boleh rasa apa? Baru kita tahu.
kemerahan ni, kemerah-merahan ini sehingga Nabi pun panggil Aisyah kemerah-merahan. Humairah tu. Humairah ni merah. Tapi kalau kita mengaji Arab, maksud dia kemerahan yang nak pergi ke pink tu. Tu dia. Sekarang ramai orang puang nak sangat jadi pinkish tu. Naknya pink glow tu. Oh, macam-macam sekarang ni. Kawan saya ada doktor kecantikan. Dia kata tu apa hukum dia sekian. Saya kata apa dia punya ingredients. Sekian. Dia disuntik untuk apa? Lebih pada perubatan ke atau untuk ubah tubuh badan, muka sekian. Dia pun cerita. Saya kata doktor hukumnya harus. Hukumnya harus. Tapi syarat dia gini. Jadi orang puan naknya kemerahan. Sebab rupanya bila hadis ni sebut kemerahan wajah Rasulullah SAW. Barulah kita faham. Kemerahan ini rupanya adalah elemen kecantikan. Oh, jangan main. Kemerahan ni elemen kecantikan. Sebab tu orang puang kali nak pergi pasar malam kah, nak pergi kenduri kahwin kah, nak pergi pasar tu, section 1 nak cari ikan selayang dengan ikan selau pucat tu. Kan dia sapu tu, krayong anak dia tu, hak merah tu di pipi. Sapu supaya kemerahan tu. Sebab Nabi elemen kecantikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemerahan. Tu rupa Nabi. Tapi hak terlebih lagi membawa orang tengok Nabi rasa tenang batin. Sebab tenangnya batin Rasulullah SAW itu. Batin Nabi itu tenang. Tuan-tuan, kita mengaji sejarah, mengaji sirah. Kalau batin tidak tenang, masakan baginda boleh maafkan orang hak bunuh bapa saudara ni? Pernah tak kita fikir hati macam mana ada pada Rasulullah SAW sehingga pembunuh bapa saudara ni aku maafkan. Jadi kita kalau renung-renung jauhlah kita dengan Nabi ni, jauh. Tapi tak apalah ya. Kita belajar ni sikit-sikit, ya Allah, mintalah jadi kau jadi molek kita mudah-mudahan. Jadi as-safa'u, bersih. Daripada sifat-sifat mazmumah. Mazmumah ni tadilah penyakit dalam hati, sangka buruk, tidak redha, payah nak syukur. Ya. Pendapat ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini satu alim besar dalam bidang tafsir. Dan ia bertepatan dengan definisi yang turut dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerusi kitabnya Al-Rumiyah. Baik, seterusnya. Ada kata juga tasawuf ni dia asal daripada kalimah as-suffah. As-suffah. Catatlah dia punya baris tu as-suffah. As-suffah ni ialah satu tempat dalam Masjid Nabawi. Kat mana? Sebelah utara tu daripada kiblat. Dia ada satu tempat namanya as-suffah, tempat berkumpul sahabat-sahabat Nabi SAW. Sama ada muhajirin lah kebanyakannya. Tapi mereka ni dahlah muhajirin. Miskin pula. Ya, tak ada harta, tak ada rumah. Nabi beri izin duduk dalam masjid. Mereka ini sahabat yang fakir serta zuhud. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata apa dia tu? Dia kata Abu Hurairah, aku pernah lihat 70 orang benar daripada kalangan ahli suffah. Sempena nama tempat tu suffah. Ahli suffah, orang hak duduk di suffah tu. Tu tempat nama suffah tu, 70 orang duduk. Jadi lama-lama, oleh kerana 70 orang ni sungguh pun fakir, tapi kuat beribadat. Maka bila ada orang mari kuat ibadat selepas itu, mereka pun digelar, ahli suffah. Macam keturunan ahli suffah aja awak ni. Awak ni saling tak tumpah ahli suffah. Itulah maksud dia. Yang ni ahli tasawuf. Kak Marina, kita nak tengok jemaah kita malam ni. Sebab dah jadi tabiat saya sebut nama jemaah seorang-seorang ni. Supaya mereka jadi besar hatinya. Kita tengok malam ni siapa tu. Sahabat mihrab kita ada. Kak Marina saya ada. Kak Rozan, Ana Munir, Asmi Ya Yunus.
Bonda ASEAN, Kak ASEANI, Cikgu ada CKSS, Darmawati, Dora Ahmad, Emilia Marhainis, Kak Ima saya, Fariha, Bonda Haisan, Bonda Tengku Haisan, Kak Humaira, Ifah, iPhone X tu pun ada juga tu. Jun, Laili, Mir, Murni, Nur Ainin, Rohaiza, Rokiah, Roslina, Ruzaina, Bonda Syarifah, Zubaidah, Umi ada, Siti Rahmah, Su, Keti, Wan, yang ada 2 dengan Akak Zubaidah. Terima kasih ibu bapa yang saya kasih sekalian. Dah kita dah sebut dah tadi, sampailah kepada Sufah, nama tempat dalam masjid, Masjidnya Nabawi. Jadi bila orang-orang miskin hak kumpul situ, miskin tu tak apalah. Mereka bukan kumpul saja, sembahyang, zuhud, sifat terpuji pun ada pada mereka. Jadi menyebabkan orang tengok, kami nak ambil contohlah sifat-sifat mereka. Itu yang jadi disiplin amalan tasawufnya. Amalan tasawufnya. Terima kasih Kak Rosab. Berkebun kita dah, alhamdulillah. Ya, kemudian perkataan tasawuf juga dia dikatakan berasal dari kalimah sufia, iaitu satu kalimah di dalam bahasa Yunani yang bermaksud hikmah. Dia kata sufi itu sufia. Tasawuf ni asal daripada sufia, dia kata. Sufia tu apa Ustaz? Bahasa Yunani tu. Dah apa terjemahan kalau bahasa Melayu kita ni? Hikmah. Apa dia hikmah? Wisdom. W-I-S-D-O-M. Wisdom. Udu'u ila rabbika bil hikmah, kata Quran. Wal mau'izatul hasanah. Serulah manusia tu kepada Tuhan kamu dengan cara hikmah. Jangan kasar, jangan keras. Hikmah. Hikmah macam mana tengok? Kalau budak, cakap level budak. Kalau orang besar, cakap level besar. Kalau tengok dia educated, cakap secara educated. Kalau dia tu orang kampung macam saya ni, cakap cara kampung macam saya. Ustaz tahu tak sekian begini? Oh begitu. Cakap cara tu. Hikmah. Wal mau'izatul hasanah. Dan juga tunjuk ajaran yang baik. Tunjuk. Tapi kita ni, itulah kata kadang, dakwah ni kurang berkesan. Sebab kita kadang mengajar, kita ikut gaya educated kita. Kita tak kira orang yang nak dengar tu sama tak dengan kita. Sedangkan Nabi kata bercakaplah mengikut qada, ya, akal orang yang nak bercakap kita. Jadi mentang kita Profesor Datuk Dr. Rashidi Jamil Ar-Rashid, Al-Baitul Ma'mur wa Sidratul Muntaha. Oh, panjang pangkat Datuk Ustaz ni. Ya. Kita pun cakap cara profesor kita lah. Jadi orang kampung dengar, minta maaf lah Ustaz, kami tak faham ni. Rupanya Rasulullah SAW kata, tengok jemaah, cakap qada mereka sampai agama walaupun satu ayat. Begitulah. Orang-orang tua dulu, bila dia bercakap, bukan saja kita faham. Sampai sekarang kita ingat. Apa kat mana pelik dia? Kalau kita tengok kat Marina, orang-orang tua kita dulu cakap, kita faham. Bukan saja faham, sampai hari ni kita ingat. Nampak tak? Mereka bercakap ikhlas, sampai ke hari ni mereka dah duduk dalam tanah dah. Sampai hari ni kita ingat, tengok, ikhlas tu besar. Ikhlas tu besar. Gali asyik dengar orang dulu bercakap. Ya? Asyik dengar orang dulu bercakap. Ya. Inilah pendapat yang telah dinyatakan oleh Al-Bairuni. Oleh itu kalimah filasuf adalah berasal dari 2 rangkap kalimah, iaitu fila dan sufia. Dia kata falsafah itu sebenarnya dia asal dari filasufia. Falsafah. Filasufia. Falsafah. Jadi dia kata filasufia bermaksud cintakan sufia. Yakni cintakan hikmah. Siapa-siapa ada anak nama Sofia, hikmah lah tu dalam bahasa Greek. Itu dia.
Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa perkataan tasawuf diambil sempena nama seorang abid, yakni ahli ibadat yang terkenal pada zaman jahiliyah. Namanya Sufah bin Murrah yang merupakan seorang penjaga Kaabah. Puas mengajar, kita berlagu pula. Ya, okey. Ada katanya, tasawuf ni sebenar dia kata Ustaz, dia daripada nama orang. Nama apa orang tu? Sufah bin Murrah. Dah apa pula kaitan Sufah tu nama dia sampai jadi tasawuf ni? Dengar dulu. Sufah bin Murrah ni penjaga Kaabah. Bila dia jaga Kaabah, kunci Kaabah pun dengan dia tawaf sokmo. Dia ibadat sokmo. Maknanya dia ni kuat ibadat. Dan memanglah orang tasawuf ni kuat ibadat. Walaupun kuat kat marina, dia jaga. Jangan orang lain tahu. Ini saya dengan Tuhan sajalah. Ni dak kita menguat. Menguat. Jemaah tanya kenapa menguat tu Ustaz? Semalam Allah tahajud 200 rakaat. Rosak habis amal dia malam tadi. Yang Allah dah sembunyi tengah-tengah malam. Dia cerita pada orang. Ni penyakit dalam hati ni, kita suka orang tahu kita beramal supaya orang puji sedap di telinga, hapus pahala kita sisi Allah. Rugi saja. Jadi nak jadi orang yang luruh ni rupanya payah tuan. Belajar mudah. Kita belajar ni mudah. Tuan-tuan duduk di rumah tu kan, sambil makan pengak pisang dengan air tea tu, sebab tu tutup off kamera tu contohnya. Boleh, tak apa, sambil dengar saya bercakap, tuan pun dengar, tuan pun begini. Tempat hak ketawa, tuan pun mengekek-ngekek ketawa. Kelakar sungguh ustaz kita ni. Tempat tuan sedih, tuan pun menangis. Okeylah. Yang payah apa dia? Lepas off telefon ni. Ni pun bateri nak habis ni. Saya nak sambung sekejap ni. Kalau off telefon ni, macam mana aku nak beramal apa yang aku menangis dengar tadi tu? Payah. Sebab nak beramal, ia berhajat kepada hidayah. Apa dia? Petunjuk Allah. Bila Allah tunjuk, tak ada orang boleh halang. Tapi bila sesat, tak ada orang boleh tunjuk. Jadi, kita nak hidayah tu. Tu yang kita berdoa sokmo. Dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk ya Allah ya Allah. Tunjuklah kami ni ya. Apa dia? Siratal mustaqim. Jalan lurus, tak naklah banyak-banyak bersimpang-simpang. Lurus saja. Dalam erti kata lain, hatinya lurus. Hati tidak akan lurus selagi dia tidak bersih dan jernih. Ini dikatakan cintakan hikmah tu. Ya, Sufah bin Murrah nama penjaga Kaabah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahawa sebenarnya tasawuf itu dapat diselami hakikatnya menerusi maksud yang terkandung pada susunan huruf-huruf ejaan kalimah tasawuf itu sendiri. Apa dia ejaan tasawuf? Ta, sof, waw, fa. Muka surat 6 tu. Dia kata ta tu sendiri ada makna. Apa makna dia? Taubat. Tidak bersih hati seorang sehingga mula-mula taubat dulu. Taubat dulu. Apa maksud taubat? Kembali. Maksud taubat ialah kembali. Ada orang kata taubat tu maksud dia astaghfirullah. Astaghfirullah tu maksud dia saya minta ampun. Ya, tapi taubat tu awak kembali pada Allah. Ya. Sa membawa maksud safa'u. Kita belajar tadi itulah bersih. Awak taubat, awak nak bersih. Fa, waw dulu, wilayah atau kewalian. Maknanya sehingga darjatmu dikasih Tuhan. Kerana kamu merupakan penolong. Waliyung. Penolong kepada agamanya. Dan juga fa bermaksud fana. Fana ni kita dah lenyap, tak nampak apa dah, nampak Tuhan saja. Diri kita sendiri pun kita tak nampak dah. Kita tengok diri kita,
kita mengeleng kepala, ya Allah, kayanya engkau. Engkau beri aku 2 mata, dapat aku tengok. Sekarang umur aku nak masuk 45. Tak boleh tengok dekat-dekat dah, ya Allah ya. Aku tanya kawan sebelah pun begitu juga. Oh, rupanya engkau beri panca indera, engkau juga ambil. Engkau beri kekuatan, engkau juga ambil. Oh, kita tengok hatta diri kita, teringat pada Allah. Kata Buya Hamka, hati ni, batin ni bila sudah bersih, dia akan jadi gini. Matanya memandang alam, sedang hatinya nampak Tuhan. Kita dah tengok apa atas dunia ni, kita terus teringat Allah dalam syurga macam mana, ya Allah. Kawan saya ajak kita tengok rumah di Eco Majestic. Saya pergi tengoklah. Allah kata Syekh, comel. Tak, comel kata Syekh. Dalam syurga mana? Kita mari telitah gitu. Sebab hadis Nabi riwayat Imam Bukhari menyebut, pada malam Nabi SAW masuk ke dalam syurga, baginda kata, sungguh syurga itu tanahnya diperbuat daripada kasturi. Tanah syurga, tanah hak kita pijak tu dalam syurga, diperbuat dari kasturi. Kalau tuan ambil tanah tu cium. Ya Allah, wanginya Ustaz. Tak wangi berapa. Kasturi tu. Peluh kita dalam syurga, peluh kita tak buang air, tidak berkahak, tidak meludah. Kata Nabi SAW, ahli syurga tidak berkahak, tidak meludah, tidak berulang ke bilik air, tidak. Tetapi dia hanya keluar melalui tubuhnya macam keringat. Keringat ni tak macam peluh. Dia lembab-lembab gitu. Yang keluar itu pula adalah kasturi. Allah, bersih, comel, wangi, sokmo lah kita. Wangi sokmo. Tak payah pakai scrub tu. Wangi sokmo. Kenapa? Lembab sokmo. Keluarnya misk. Itulah apa dia? Itulah kasturi. Jadi mata memandang alam, okey. Hati nampak Tuhan. Tengok, ya Allah kaya Tuhan. Comelnya alam. Besarnya kuasa Allah. InsyaAllah gitulah. Comelnya dah. Ya. Jadi mata memandang alam, sedang hati nampak Tuhan. Ni kita panggil fana. Fana ni maksud dia tak nampak benda lain dah. Yang dia nampak Tuhan tu. Jadi nak siapa kita boleh nampak Tuhan walaupun mata sedang memandang makhluk dah. Ni tanda hati dia hidup. Walaupun dia tengok dengan mata ni alam, tapi hati dia tak memberi kesan sebab dia nampak Tuhan yang cipta alam tu. Jadi nak boleh ke siapa mereka ini gamaknya, guanalah kita nak buat tu ya. Tapi berpakat-pakatlah kita ibu bapa sekalian. Kita berpakat-pakat. Ya. Ni katanya fana fa tasa waw fa tasa waw fa. Ya ni fana fa tu. Baik. Kemudian kata dia setelah meneliti pelbagai ta'rifan yang telah dinyatakan seperti di atas, para ulama berpendapat maksud tasawuf yang tepat ialah perkataan yang membawa maksud pakaian yang diperbuat daripada bulu. Dalam banyak-banyak kita mengaji tu, hak siri dulu, sufu tu. So, waw, fa, bagi depan sufu. Inilah dikatakan
paling tepat sekali menepati kaedah bahasa Arab, ya, walaupun pakaian daripada bulu saja, tapi dari segi kaedah bahasa Arab, itulah yang paling tepat. Yang paling tepat dengan maksud asal macam mana boleh jadi tasawuf tu. Oh, dia kata hak paling tepat dari segi bahasa Arab ialah sufu tu. As-safa'u tak tepat sangat kalau banding sufu. Sufah bin Murrah, nama penjaga Kaabah, tak tepat juga kalau nak banding sufu. Apalagi tadi as-safu, saf dalam semayang pun tak tepat mana kalau nak banding dengan sufu. Jadi dia kata kesimpulannya, perkataan tasawuf ini dari segi bahasa Arabnya ia lebih tepat menepati kaedah bahasa Arab. Ia berasal daripada kalimah sufu itulah. Sebab tu sufu itulah hak mula-mula sekali kita huraikan definisinya. Tetapi dari segi hakikat, tadi dari segi bahasa Arab, hak paling tepat sufu, pakaian diperbuat dari bulu. Tetapi dari seginya hakikat pengajian tasawuf, kita bukan lagi nak tengok penampilan. Belajar tasawuf pakai pakaian bulu, kemudian bajunya buruk, koyok-koyok compang-camping saja. Tasawuf gamaknya dia tu bukan lagi begitu. Walaupun dari segi bahasa ia lebih tepat sufu, tetapi sebenarnya dari segi hakikat kita nak tahu, nak belajar apa dia? Nak belajar tentang bagaimana pengajian tasawuf, amalan orang tasawuf itu sebagai amalan hidup kita untuk bersih hati. Sebab tu dia kata pakaian ni tidak valid lagi. Kita pun tak boleh nak katalah kalau orang tak pakai pakaian bulu, dia ni tak tasawuf. Tak dia kata begitu. Tasawuf ni duduk pada hati. Pada hati dia. Ya. Apatah lagi melihat kepada perubahan zaman. Ada orang pakai baju bulu sekarang, tak ada dah. Perubahan zaman. Lagi masa dan tempat. Kalau orang di negeri Eskimo sana, sesuailah pakai baju bulu. Tempat kita ni hak panas berdering ni. Panas, ya Allah. Kita pun kerana tasawuf, tahan jugalah, biarlah berpeluh. Saya ni orang tasawuf, pakai baju bulu. Dah perubahan zaman, masa dan tempat yang amat nadir. Nadir ni bahasa Arab ya. Tu kita buat makna dalam kurungan. Jarang sekali ahli sufi memakai pakaian bulu. Zaman sekarang tak ada dah. Sebaliknya yang difokuskan majlis-majlis mereka tu. Majlis ilmu, zikir mereka menjurus kepada matlamat utama tasawuf ialah nak bersih jiwa dan hati. Itu dari segi bahasa. Maknanya dari segi bahasa ni kita dah ulas, kita dah bahas secara ringkas nak mengenal makna tasawuf dari segi asas baru. Dari segi asas baru. Jadi kalau nak kenal dengan lebih dalam panjang, tu yang kita kata dari segi istilah. Yang panjang-panjang. Itu yang dia buat bab berikutnya itu makna tasawuf dari segi panjang pula. Istilah pula. Kalau nak ikut kita ni tak habis pukul berapa kita gamaknya? 10, kalau ikut 10.45 Ustaz. Okey, baik. Ada masa lagi tu. Saya nak tanyalah jemaah sebelum kita masuk istilah ni, takut-takut ada nak bertanya kah? Kalau ada yang nak bertanya. Habis saya tengok cek ruangan cek. Ada tak tu? Ruangan cek. Okey, baik. Terima kasih Puan Salisa. Ya. Ibu bapa sekalian. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau ada soalan, insya-Allah. InsyaAllah kalau ada soalan, sahabat-sahabat boleh tanya terus pada Ustaz ataupun boleh type di ruang chat silakan. Ya. Sambil-sambil jemaah nak tanya tu kita masuk pelan-pelan ya, Kak Boleh Ustaz, silakan. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk tasawuf dari segi istilah. Dari segi istilah pula, kita hanya menukilkan sikit saja. Tak banyak-banyak. Sebab sesuailah pengajian kita nak kenal baru. Yang telah dibahaskan oleh ulama, antara mereka ialah Ma'ruf Al-Karhi. Ni tokoh tasawuf lah ni. Nama dia Ma'ruf Al-Karhi, tu gelaran dia. Jadi ada kita tulis di bawah tu biografi. Ada masa bacalah.
supaya kenal sikit sebanyak. Untuk mukaddimah ni saya tolong baca pada jemaah. Namanya ialah Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Merupakan seorang tokoh ulama yang besar dan pembantu kepada Ali bin Musa Ar-Ridha radhiyallahu anhu, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Beliau meninggal dunia pada tahun 815 Masihi. Jadi Ma'ruf ni tokoh tasawuf. Molek sangatlah kita dengar tokohnya sendiri sebut apa makna tasawuf. Jadi Ma'ruf kata gini, tasawuf ini ialah pergantungan harapan semata-mata kepada Allah dan tidak kepada makhluk. Kita betul angkat tangan berdoa pada Allah, tapi hati kita tu, mintalah yang berhormat tu tolong, mintalah orang besar ni bantu, mintalah. Nampak tak? Dia perbahasan tasawuf ni hati. Awak betul lah nampaknya angkat tangan semayang hajat, buat nasi kuning tu. Tetapi hati awak guana, nampak tak? Kalau awak betul-betul bergantung pada Allah, makna awak sedang bertasawuf. Jadi kita ni, apa pun takdir yang Allah Ta'ala beri pada kita, tuan-tuan, tak kira. Takdir ini hanya berlaku atas dunia saja. Atas dunia saja. Dunia ni pusing kot mana pun, 60 tahun, 70 tahun, matilah kita. Kalau panjang sikit umur, 80, 90. Walaupun saya selalu berdoa mudah-mudahan saya ni umur panjang, mati dalam 180 tahun mudah-mudahan. Tapi sepupu saya kata tadi dalam kereta bercakap dengan saya. Dia kata, Syekh, kalau hantar pun umur panjang, best hantar tak ada belaka dah. Jadi hantar nak buat apa sampai panjang. Taklah Syekh kata kalau umur panjang ni kita dah tengok anak, cucu, cicit, curik, capai, lambai kita tu, keturunan kita. Jadi nak kabarnya di sini, kalau hati awak betul ya bergantung pada Allah, itulah tasawuf. Itulah tasawuf. Jadi masing-masing tak boleh nak tengok hati orang, tengok diri sendirilah. Aku ni macam mana, ya Allah. Bergantung sungguh kepada Engkau. Itu dia. Kedua, Sahlul Abdullah Al-Tustari, tokoh tasawuf juga. Tokoh tasawuf juga. Sambil saya baca cek masuk tu, takut-takut ada yang nak kongsi soalan. Ya betul, Kak Wan Saliza, tasawuf hati betul-betul bergantung pada Allah. Tu yang payah tu Wan, macam mana kita nak pastikan betul-betul tu. Payah Wan, payah. Tapi payah pun berdoalah ramai-ramai malam ni, berdoa sembahyang aja. Ya. Jadi Sahlul Abdullah Al-Tustari dia pernah kata gini. Sufi itu ialah seorang yang bersih daripada maksiat. Agaknya ada tak orang bersih dari maksiat? Tak ada. Mesti kita ada terlibat dengan maksiat. Kecil ke besar ke, sengaja tak sengaja. Mesti ada tersilap. Jadi tiba-tiba dia kata, Ma'ruf Sahlul Abdullah Al-Tustari, dia kata apa dia? Tasawuf ni, sufi ni orang tasawuf. Sufi ni orang tasawuf. Tasawuf itu pengajian yang kita nak belajar. Jadi sufi ni ialah orang hak bersih dari maksiat. Kat mana Kak Marina kalau nak cari orang bersih dari maksiat? Tak ada. Maksud dia di sinilah kita tak akan sunyi daripada maksiat. Sebab tu dia guna kalimah bersih dari maksiat. Maknanya bila sebut bersih, dia ni pernah ternoda, tercalar, kotor, gelap. Maka tak lama bersih dia dengan taubat. Jadi makna nak khabar sini, orang bersih dari maksiat ni, orang yang istighfar, taubat pada Allah. Akhirnya Allah ampun dia. Jadi tasawuf sufi lah, orang tu bersih, dia taubat semua. Dia minta ampun semua. Macam kita bercakap dengan orang tua, kita minta maaf lah. Kadang orang tua dulu kalau cakap minta maaf saya ya, sambil bersalam. Padahal tak ada salah apa. Cuma minta maaf semua. Minta maaf lah. Panjang umur jumpa pula, maaf lah saya juga. Rupanya betul lah tasawuf sifat orang dulu ni. Ya. Bersih daripada maksiat dan sentiasa berpegang teguh dengan Allah, bukan dengan manusia. Oleh yang demikian, bila hati sudah betul-betul bersih,
pegang pada Allah. Ketika itu hatinya sudah tak nampak tanah, emas, tak nampak, tak ada beza. Kerana dia hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Emas dan lumpur, dia katakan, sudah tidak ada beza lagi. Kita bila berkehendak banyak benda, kita boleh beza ini emas, ini lumpur. Ini mahal, ini murah. Ini branded, ini lokal. Plaza Wang contohnya. Ini emas 999, ini emas 916. Hak ni pula emas Zulian. Ini beli yang Jerman. Oh, banyak kita sebut. Sebab apa? Kita nampak benda tu. Kita nampak benda, makhluk tu. Tapi rupanya orang nampak Tuhan. Tak usah sebutlah beli yang kemah, intang, permata. Tak ada. Saya dah nampak dah Tuhan. Oh, nampak Allah saja. Makna inilah orang tasawuf. Kata Sahlul Abdullah. Sahlul Abdullah ni kalau kita baca manaqib dia, sejarah dia. Satu pagi murid dia datang kepada dia sambil kata, Tuan Guru, malam tadi satu benda aneh berlaku. Aneh apa? Rumah aku dirompok. Wa na'uzubillah min zalik, tak jawab. Rumah saya dirompok. Jadi murid dia yang bercerita ni adalah saudagar batu permata. Rumah saya kena rompok, Tuan Guru. Macam mana keadaan? Dia pecah masuk rumah saya, pecah masuk. Kemudian dia ikat semua ahli keluarga saya di tiang. Dia penggeledah rumah saya, dia ambil semua barang dagangan saya. Cuma peliklah Tuan Guru. Pelik apa dia? Sebelum ia keluar dari rumah, dia mari dekat telinga saya, lalu dia berbisik pada saya. Ketua penyambung peropok tu bisik di telinga saya, dia kata gini, wahai saudagar, syukurlah kamu kepada Allah ya. Tu dia. Pelik ni. Sudahlah dia rompok menyambung rumah orang, dia suruh pula mangsa sambung tu bersyukur pada Allah. Tak ke pelik? Tu yang muridnya Sahlul Abdullah bangun pagi jumpa Tuan Guru, dia cerita pelik malam tadi. Ketua perampok ni bisik saya, awak syukur pada Allah ya. Jadi saya pun bila dengar dia suruh syukur, saya beranikan diri tanya, kenapa awak kata begitu? Maka jawab penyambung ni gini, tentu engkau sedih sebab kami masuk rumah kamu kan, pecah rumah kamu, lalu masuk ke rumah kamu, lalu rompok barang dagangan kamu. Tentu kamu sedih kan ya? Sebab tu aku suruh syukur. Sebab sekurang-kurangnya aku yang pecah masuk rumah kamu dan curi harta dagangan kamu. Kalau kamu fikir jauh, apa pendapat kamu? Kalau iblis memecah masuk hati kamu, lalu merompok iman dan takwa kamu, bagaimana kamu nak hidup di akhirat? Sedangkan akhirat tu yang kekal. Ya Allah, kalau beginilah perompok punya nasihat. Perompok zaman dulu ni level guru tasawuf zaman sekarang. Nasihat dia tu. Itu kita kata, ya Allah, dahsyat betul. Tetapi saudagar ni terkejut dengar nasihat tu. Dan hatinya yang bersih, terus mari sebut betulnya kata perompok penyambung ni. Maka dia kata, saudara, demi Allah, aku halalkan harta aku kepada engkau. Sebab apa dia? Nasihatmu itulah bergetar hati aku ni. Jadi hak dunia ni aku tak kira. Ambil lah, tak apalah, aku halal. Itu yang bangun pagi berjumpa dengan guru ni, dia cerita. Siapa gurunya? Inilah Sahlul Abdullah Al-Tustari. Itu saya kata tadi. Mustahak juga kita tahu sikit sebanyak biografi. In Arabic kita panggil manaqib. Manaqib scholars kita, terutama dalam bidang yang sedang kita belajar ni lah. Yang kita belajar ini. Iaitu kata Sahlul Abdullah Al-Tustari. Abu Turab An-Nakhshabi berkata, Sufi itu ialah seorang yang tidak dikotori oleh sesuatu pun. Malah bersih daripada semua perkara, yakni dia sentiasa melazimi zikir ataupun istighfar. Dia minta ampun Allah. Sehingga Allah ampun, bersih Allah. Bila Allah dah ampun, kita bersih. Waktu yang sama kita zikir tidak lalai, terjaga kita daripada maksiat, maka kita momentum bersih semakin melonjak. Itu yang dia katakan,
sufi itu seorang yang tidak dikotori oleh dosa tadilah. Jadi ibu bapa sekalian, tamatlah sudah kuliah kita tu sampai muka surat yang ke-7. Saya tengok soalan ada ke tidak tu jemaah sekalian. Kalau ada, tanyalah Ustaz bila nak habis kuliah kita ni. Contoh soalan ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Dengan ni saya buka kalau ada 1-2 soalan untuk ditanyakan pada Ustaz pada topik yang diperbincangkan hari ini. Silakan sahabat-sahabat. Boleh ambil peluang lah tanya Ustaz sementara Ustaz segar lagi ni. Alhamdulillah. Ustaz, pada kuliah yang sebelum ni Ustaz dah bagi tahu bagaimana kita nak elakkan hati berbolak-balik lah dengan berkawan dengan orang-orang yang soleh, banyakkan zikrullah, banyakkan melakukan solat-solat sunat lah. Ya. Jadi soalan saya Ustaz, zikrullah tu, sebab orang selalu sebut zikrullah tu maksud dia sendiri mengingati Allah. Maksudnya dengan cara kita boleh berzikir dengan cara dengan lisan kita, dengan pemerhatian kita, dengan fikiran kita dan dengan hati kita. Macam tu kan Ustaz maksudnya. Zikrullah tu bukanlah sekadar kita just membaca Al-Quran dengan berzikir, bertasbih, bertakbir. Luaskan Ustaz zikrullah tu. Betul. Bila sebut zikrullah, maksud zikir itu ialah kita sebut. Zikir ni tak nanti sebut. Bila sebut, katanya sebut, ia datang dari ingat. Sebab kita ingat tu kita jadi sebut. Makna katanya, zikrullah ialah awak ingat lantas awak sebut. Kenapa ingat dengan sebut, dia tak panggil ingat walaupun tak sebut? Sebabnya bila kita ingat, kita akan melonjak hati untuk sebut. Semakin darjat dekatnya kita dengan Allah, kita akan mengalami kesedihan-kesedihan dalam jiwa dan batin kita yang orang lain tak faham, melainkan kita faham. Sebab hati semakin dekat dengan Allah. Sebab tu bila kita cerita pada guru-guru yang mursyid dalam tasawuf ni, guru-guru mursyid ni guru-guru yang sudah melalui fasa-fasa pembersihan jiwa. So bila kita tanya, dia boleh jawab sebab dia pun pernah lalui. Sebab tu dalam tasawuf ni kita nak guru yang mursyid ni, guru yang bimbing kita, yang kalau soal hati ni sangat seni, sangat halus. Kadang dia berubah, kadang kita baik, tapi rosak pula bila timbul rasa kita sudah baik. Nampak tak? Dia sangat kompleks tentang hati ni. Kita nak bersih hati, okeylah. Tiba-tiba kita dah usaha bersih hati, timbul pula perasaan hati kita sudah bersih. Ini semua sekali merosakkan amal kita dan kedudukan kita di sisi Allah. Sebab Allah hanya ikut nilai mujahadah kamu dalam menetapkan hati kepada Tuhanmu. Jadi atas dasar itu, kita nak cari guru yang boleh tunjuk kita. Jadi guru-guru ni, dia khabar, okey, benda ni walaupun lalai, teruskan zikir supaya hilang kekotoran pada batin, maka timbullah nur basirah tu. Timbul mata hati yang celek. Jadi itu yang tak nampak makhluk, hanya nampak Tuhan tu. Dalam arti kata lain nak khabar sini, zikir ni bukan sahaja sebut. Sebenarnya dia datang dari ingat di dalam batin, lalu tanpa sengaja pun, tanpa dibuat-buat, sebut. Menjadi wajilat qulubuhum, menjadi gementar dalam hati. Bila sebut Allah, dia jadi takut. Allah, dia jadi sayang. Allah, dia jadi penuh jiwa. Penuh jiwa. Jadi benda ini hanya dialami oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Kita kata, tak faham lah Ustaz. Nak faham gua ni. Saya dengan tuan-tuan tak faham ni sebab kita belum mengalami keadaan itu. Jadi zikir, luahlah maksud dia. Luah pula kehendak pada zikir itu. Tu saya terang secara ringkas lah. Ana Munir ada tanya. Ada soalan. Ada soalan. Zuhud itu kira dalam orang yang tasawuf ke Ustaz? Ya, Kak Ana dia gini. Zuhud ni ialah merasa tidak cenderung kepada dunia. Itu nak terjemah mudah.
Zuhud ni ialah dia tak cenderung sangat pada dunia. Tapi bukan bermakna dia buang dunia. Mana boleh buang. Allah beri atas dunia ni rezeki, kita kena guna supaya timbul rasa syukur. Tapi dia tak bersungguh sangat. Kalau dunia ni, dia ambil sekadar dia hidup atas dunia sebagai musafir, tapi kalau nak bersungguh-sungguh sangat, dia tak nak. Dia zuhud, dia tawar hati. Itu bahasa dia. Tawar hati kepada dunia. Ya? Tawar hati kepada dunia. Maknanya dia ambil, tapi kalau nak bersungguh macam orang lain, tak nak lah. Dan dia ada harta, boleh tak sedekah? Ambil lah. Sebab dia tawar hati. Yang dia nampak akhirat, hak ni kita kena jaga. Dunia tak apalah. Itu maksud zuhud. Kemudian soalan berikut tu Kak Marina. Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi ke gambaran tentang baginda menurut Ummu Mu'bah? Ya, Ummu Ma'bad. Ma'bah. Ummu Ma'bad. Nanti dibetulkan soalan tu dalam nota-nota kita semua. Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad ni dia cerita tentang Nabi singgah tu, digambarkan tentang Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita baca dalam penutup Ar-Rahiqul Maktum, karya sirah tadi, dia cerita panjang. Ada satu karya saya susun, kewafatan Rasulullah SAW. Ada di maktabah saya ni. Nanti yayasan akan ulang cetak. Tuan-tuan boleh dapatkan kewafatan Rasulullah tu, karya kita sekitar 4 tahun yang sudah. Jadi dalam kewafatan Rasulullah ni ada kami cerita, kumpulkan hadis tentang bagaimana Rasulullah. Antaranya ada yang sebut subhanallah, siapa yang melihat Rasulullah SAW kali pertama akan jatuh kasih kepada baginda. Apabila baginda SAW bercakap, suara baginda tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Apabila baginda bercakap dan perlu ulang, baginda akan ulang sebanyak 3 kali. Apabila baginda bercakap dengan satu orang, baginda bercakap mengikut kemampuan orang yang sedang berbicara dengan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW berbicara dengan orang, baginda akan perhati orang itu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah merenung mata orang. Maknanya, kan setengah kita tengok orang tajam. Rasulullah tak tengok. Dan mata Rasulullah SAW banyak tunduk ke bumi daripada tengok ke atas. Bukan lenggok. Lenggok bahasa Terengganu maksud dia gini. Tu lenggok. Maksud dalam hadis ni kata, usah kata lenggok. Tengok gini, saya buat contoh, tengok di skrin tu. Tengok gini pun jarang ke langit. Yang banyaknya tunduk. Bukan tunduk kepala, tunduk mata. Gitu. Ke bumi. Banyak begitu. Kenapa? Katanya kerana baginda banyak tunduk pandangan ke bumi berbanding tengok ke atas langit, kerana sifatnya baginda terlalu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tu kita kata kita macam mana tuan tu. Jadi banyak lagi kalau tengok kepada hati sifat Rasulullah SAW yang boleh kita tengok, kita boleh amal tu. Bila baginda dipanggil orang, baginda akan berpaling seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Sebagainya bersungguhnya baginda bercakap dengan orang, orang puas hati. Sesiapa yang melihat baginda akan terus jatuh kasih dan akan teringat pada baginda. Sesiapa mendengar baginda memberi satu kalam bercakap, hati orang yang sedang kering akan basah dan segar. Hati orang sedang dalam keadaan sedih akan segera bersemangat. Macam mana tu? Sebabnya baginda ni ketika bercakap, baginda paling fasih bahasanya, paling tepat maksudnya. Nabi kalau cakap, ya, ni dalam hadis lain sebut, tak panjang dan tidak meleret-leret. Macam saya ni meleret, masuk zaman dulu, masuk zaman Jepun, meleret tu. Nabi tak. Nabi bercakap tidak banyak, tidak panjang, tetapi kita nak kata apa dia? Tepat, badik, balarah, tu orang mengaji bahasa Arab tu. Maknanya tepatlah, kena, straight dan tepat. Orang tak kecil hati, orang naik semangat. Begitu. Macam mana tu? Tapi tidak panjang, tidak meleret-leret, bahasa baginda tepat
dan baginda paling fasih dalam berbicara. Paling fasih dalam berbicara. Dia disebut lagi tentang dada baginda bidang. Metaphorically, kiasannya lapang dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadanya lapang. Perut baginda, dada baginda lebih tinggi dari perutnya. Oh, payahnya orang lelaki-lelaki nak buat susah. Tapi itulah, sehingga hari wafat baginda ketika dimandikan jenazah, orang mandi jenazah Nabi ni 6 orang. Antaranya cucu angkat baginda Usamah bin Zaid bin Harithah tu. Ya, yang tukang pangku Nabi. Ali tukang gosok. Abbas tukang jiruh. Dia 7 orang. 6 orang. Kalau termasuk gali kubur 7 orang. Dia ada sebut orang terakhir yang dekat dengan Nabi kerana dia pura-pura jatuh dalam liang lahat Nabi. Kerana apa? Terlalu kasih. Saidina Umar ketika dengar Nabi wafat, tak boleh terima. Saidina Uthman dengar Nabi wafat, orang lalu dekat dia beri salam. Assalamualaikum ya Uthman. Tak jawab Uthman. Kerana apa? Kebingungan. Bingung. Maka apabila Abu Bakar keluar dan membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum sampai habis ayat. Muhammad ni satu orang rasul. Dan dia telah mari rasul-rasul terdahulu sebelum ini pun mari juga. Kalau dia wafat, adakah kamu akan kufur balik? Bila Abu Bakar baca ayat itu nak menunjukkan apa? Memang wafat. Sama macam Nabi-Nabi dulu. Maka Umar kata, seakan aku tak pernah dengar ayat ini. Sedangkan sahabat ni hafal Quran. Punya kebingungan pada hari Nabi wafat. Maka apabila Abu Bakar baca ayat itu, yakinlah aku bahawa Rasulullah SAW wafat. Maka aku pun, Umar pun, bila dengar Abu Bakar baca, dia kata, yakinlah aku bahawa Nabi wafat. Maka Umar apa jadi? Rebah ke tanah. Rebah. Jadi lembek kaki, rebah. Yakinlah aku bahawa baginda SAW itu telah wafat. Nanti doakanlah yayasan kita akan ulang cetak kewafatan Rasulullah SAW. Mungkin kita boleh dapatkan buku tu, kita gila-gila dengan kuliah kita ni. Bukunya semua nipi-nipi saja. Kita cubalah. Mudah-mudahan sihat tubuh badan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Sama. Okay, terima kasih semua. Saya rasa dah tak ada soalan. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih jazakallah khair kepada Ustaz atas kesudian Ustaz bersama dengan kita pada malam ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan depan ya Ustaz. Lama lagi nak tunggu. InsyaAllah bulan depan sebulan sekali. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Dengan ini saya mohonlah Ustaz untuk mendoakan sikit jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini seterusnya menutup majlis kita. Silakan Ustaz. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang banyak ya Allah. Angkatlah darjat kami ya Allah dengan ampunnya dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, juga kedua ibu bapa kami ya Allah serta ahli keluarga kami. Sama ada usulihi wa furu'ihi, yang di atas dan sehingga ke bawah-bawah keturunan kami. Ampun ya Allah, tunjuklah jalan yang lurus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ilmu dan juga amal, serta terimalah amal kami yang kurang itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ilhamkanlah kami ilham Rabbani, seperti mahu berzikir, mahu bersihkan hati dan istiqamahlah kami ya Allah pada jalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, serta zuriat yang soleh dan solehah. Ya Allah, Engkau berilah rezeki yang halal ya Allah, supaya hati kami jadi bersih dan dekat kepada Engkau.
Jauhkanlah ya Allah yang haram walaupun banyak ya Allah, supaya jangan hati kami terhijab kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa kami hatta walaupun sekecilnya ya Allah yang kami tidak sedar. Engkau ampun ya Allah. Juga kedua ibu bapa kami yang sudah meninggal itu ya Allah, ampunlah ya Allah. Kami anak-anaknya yang soleh dan salehat mengangkat tangan ni berdoa kepada Engkau, sedangkan Engkau Maha Pemurah yang sangat ya Allah. Apalah kiranya Engkau ampun dosa kedua ibu bapa kami, suami kami, isteri kami, anak kami, sahabat kami, semuanya orang yang kami sayang kepadanya kerana-Mu, dan mereka pun sayang kepada kami kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau ada kekurangan kami, sakit, tak sihat, ampun ya Allah. Dan juga angkat darjat kami, jadi asbab kami redha dan dekat kepada Engkau. Sembuhkanlah semua penyakit kami, sampaikanlah hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.